Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Anda bersama lagi dengan Cikgu Ernie. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran untuk subjek pendidikan seni visual KSSMPK tingkatan 5. Jom masuk kelas. Baiklah, kita sambung lagi pembelajaran kita untuk modul 4. Komunikasi visual, standard kandungan 4.1 multimedia. Standard pembelajaran murid boleh 4.1.3 menyenaraikan media perisian, bahan, proses dan teknik dalam penghasilan multimedia. 4.1.4 mengaplikasikan asas seni reka dalam menghasilkan multimedia. 4.1.5 menghasilkan rekaan dengan menggunakan teknik yang sesuai dalam menghasilkan multimedia. Baiklah murid-murid, kita tengok pada objektif untuk hari ini. Yang pertama, di hujung pembelajaran kamu dapat menyenaraikan perisian dan bahan multimedia yang dihasilkan. Kedua, menyatakan proses penyediaan multimedia. Dan yang ketiga, menyatakan kelebihan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Baiklah, kita tengok media ini perisian, bahan, proses dan teknik dalam menghasilkan penghasilan multimedia. Multimedia dihasilkan oleh seorang pereka dengan menggunakan perkakasan perisian ataupun software multimedia dan bahan yang sesuai dengan tema dan hasil akhir, iaitu output. Persembahan multimedia memerlukan media perkakasan iaitu hardware dan perisian iaitu software yang sesuai dan menghasilkan, dan penghasilannya perlulah melalui proses dan teknik yang terancang supaya penghasilan akhir menepati tema seperti yang diinginkan. Baiklah, yang sekarang kita akan lihat dulu perisian dan bahan multimedia. Yang pertama, persembahan multimedia boleh dilakukan dalam perisian berikut. Inilah contoh-contohnya PowerPoint, Corel Presentation dan yang disenaraikan ini. Dan yang kedua, perisian untuk menghasilkan lukisan. Apa yang kita gunakan? Kita guna Adobe Illustrator, Corel Painter, Adobe Photoshop pun boleh, dan yang disenaraikan inilah. Dan yang ketiga, kita tengok pada macam mana nak hasilkan carta atau graf. Carta atau graf ni kalau kamu biasa menghadap laptop ataupun komputer, kamu tahu kalau kita buat carta dan graf mesti gunakan Microsoft Excel. Dan ada juga beberapa software perisian yang lain. Yang keempat, perisian pengeditan foto. Kita guna Adobe Photoshop, Adobe Photo Deluxe dan sebagainya seperti yang disenaraikan. Yang kelima, perisian desktop publishing. Ini dia. Termasuklah Microsoft Publisher. Macam-macam design kita boleh buat. Yang keenam, perisian laman web. Apa yang kita gunakan untuk laman web ni? Kita guna front page, Adobe Pagemail dan Freshmail dan sebagainya. Dan yang ketujuh, perisian animasi dan 3D. Sebelum ni kita ada belajar tentang animasi kan? Dia menggunakan AutoCAD, 3D Studio dan sebagainya. Serta Movie Maker pun dia gunakan juga. Itu adalah perisian dan bahan multimedia. Untuk menghasilkan bahan multimedia. Sekarang kita akan tengok pula proses penyediaan multimedia. Macam mana proses penyediaan multimedia. Yang pertama, mula-mula kita tengok penentuan tajuk perbincangan. Kita lihat tajuk dan tema dipilih merangkumi bahan seperti foto, ilustrasi, grafik, audio, video dan lain-lain. Yang kedua,
penyediaan skrip. Okay, kita tengok penyediaan skrip. Skrip kita kena buat skrip atau jalan cerita untuk multimedia, media yang kita nak hasilkan. Dan yang ketiga, penyediaan carta alih. Okay, kita tentukan apa carta alih tu. Okay, yang pertama kita kena buat apa, yang kedua kita kena buat apa dalam sesebuah cerita atau penyediaan bahan multimedia. Yang keempat, penyediaan papan cerita atau glamour orang panggil storyboard. Tajuk dan tema dipilih merangkumi bahan seperti foto, ilustrasi, grafik, audio, video dan sebagainya. Dalam storyboard. Dan yang kelima, pemilihan perisian multimedia. Okey, macam mana kita cakap pemilihan perisian multimedia tu? Itu adalah step yang kelima. Okey, kemahiran menggunakan perisian multimedia. Contoh perisiannya adalah dia menggunakan PowerPoint, Micromedia, okey, dan sebagainya. Okey, dan yang cikgu guna untuk video ini pun adalah PowerPoint. Okey, yang keenam, terakhir okey, setelah kita buat semua proses dah dijalankan, okey, kemudian kita nak menyimpan hasil, okey, penyimpanan atau penstoran. Menentukan reka bentuk skrin, audio dan video dalam bentuk multimedia. Okey, dalam bentuk apa kita nak simpan? Okey, itu semua adalah perlu ya untuk sebagai proses penyediaan multimedia. Yang seterusnya, teknik penghasilan multimedia dengan menggunakan perisian software Microsoft PowerPoint. Macam cikgu cakap, sekarang ni cikgu sedang menggunakan Microsoft PowerPoint. Merupakan sebuah pakej perisian persembahan elektronik yang lengkap dengan kemudahan dalam menghasilkan elemen-elemen multimedia yang utama seperti grafik, animasi dan interaktif. Okay, apa kelebihan kita menggunakan Microsoft PowerPoint ni? Kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama, dia menyediakan pautan dan capaian. Kedua, harga murah. Sebab memang dah ada dalam ni. Yang ketiga, mudah dipelajari. Memang kena buat manual tapi sangat-sangat mudah untuk dipelajari. Yang keempat, mempunyai template dengan pelbagai corak, warna, latar belakang dan grafik yang mudah. Dia dah siap ada animasi, dah siap ada design, awak pilih sahaja. Kemudian memasukkan audio, video, kemudahan memasukkan audio, video dan animasi. Sangat-sangat mudah. Kita boleh cari daripada Google atau sebagainya dan kamu boleh masukkan dalam Microsoft PowerPoint. Ia sangat-sangat mudah. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan soalan pengukuhan, tapi seperti sebelum ini cikgu cakap, kamu perlu sebutkan jawapan kamu kepada guru mata pelajaran kamu. Kita tengok soalan yang pertama. Senaraikan perisian dan bahan multimedia yang boleh dihasilkan seperti yang telah kamu pelajari. Soalan kedua, menyatakan proses penyediaan multimedia yang telah kamu pelajari hari ini. Dan yang ketiga, menyatakan kelebihan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Baiklah, terima kasih kerana hadir ke kelas hari ini dan jangan lupa siapkan tugasan-tugasan yang telah cikgu berikan kepada kamu. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Salam sayang daripada Cikgu Ernie. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye.